Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejiwa. Saya Dr. Hazli Zakaria, pakar psikiatri anda di Jiwa. Alhamdulillah, kita kembali semula di episod yang ke-11. Pada episod yang lepas, kita dapat mempelajari tentang bagaimana satu perasaan sedih dan hiba yang mendalam disebabkan kehilangan seseorang atau sesuatu yang bermakna dalam kehidupan seseorang itu. Pada episod kali ini pula, kita akan membincangkan tentang ADHD dewasa, iaitu Attention Deficit Hyperactive Disorder. Dalam nama lain, kecelaruan, kurang daya tumpu dan hyperaktif. Penyakit ADHD ini sama kategorinya dengan penyakit seperti disleksia dan autism, iaitu kecelaruan perkembangan. InsyaAllah dalam masa 30 minit ini, kita akan mempelajari tentang ADHD dewasa. Mari saya kenalkan klien ke-11 di musim kedua Jiwa menerusi topik ADHD, mudah lupa, keluarga berantakan. Di studio kita ada tetamu kita, Nur Jihada Ibrahim, berusia 27 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jihada, boleh saya panggil Jihada ya? Boleh, Doktor. Okey, terima kasih datang. Terima kasih. Setuju dan atas menerima jemputan yang kita hantarkan pada Jihada. Okey ke sekarang ni? Okey, nervous sikit. Nervous sikit. Bagus itu okay. Maknanya normal lah tu. Okey. Okey, Jihada boleh tak berkongsi dengan saya macam mana mulanya dapat diagnosis ADHD ni? Bila dapat tahu tu? Okey, saya sebenarnya mempunyai simptom tu sejak daripada saya kecil lagi. Dia punya cabaran dalam hidup saya tu dia macam berulang-ulang. Dia benda yang sama saja. Jadi bila saya dah dewasa ni, masa saya kecil, kita sekolah kan, zaman sekolah, zaman universiti dan sebagainya. Kita berada dalam satu sistem pendidikan. Jadi macam kita ada due date, kita tahu bila exam, kita tahu apa indikatornya kita berjaya atau tidak. Macam tu. Maksudnya kita ada berjadual. Ya, dia macam tu. Dia ada sistem yang orang buatkan untuk kita. Tapi bila kita dah dewasa ni macam semua benda kita kena decide sendiri. Apa erti berjaya dalam hidup kita, macam mana kita nak kembangkan kerjaya kita, macam mana kita nak bergerak dengan majulah ke hadapan kan. Jadi bila saya dah dewasa ni saya tak boleh nak buat benda-benda tu. Jadi Jihada sedar bila Jihada tak dapat ataupun tak mampu nak jadi orang dewasa. Dia macam susah sangat untuk saya regulate diri saya sendiri. Betul. Tapi Jihada sedar yang kebanyakan gejala tu sudah bermula daripada kecil lagi. Daripada kecil lagi. Jadi macam mana boleh terfikir untuk nak dapatkan pengesahan tu? Okey. Saya berkahwin dengan seorang mental health advocate, iaitu orang yang selalu bercerita tentang kesihatan mental lah. Pejuang juga? Ya, pejuang juga. Suami saya dia ada schizoaffective disorder dan kita pun berkawan dengan ramai orang yang macam ada, antara kawan-kawan kita ada ADHD juga. Jadi mereka macam sarankanlah, macam cadangkan untuk saya pergi buat apa orang cakap penilaian lah. Yang official kan. Ya. Okey. Jihada tolong bagi tahu saya apa gejala ADHD ni, sebab orang di luar sana mesti nak tahu. Okey, selalunya macam kalau untuk kanak-kanak kita nampak jelas sebab masalah belajar kan. Tapi bila dah dewasa ni kita dia jadi kurang nampak sebab benda tu tak ada cakap apa, tak ada cara untuk menilai dia. Apa macam masalahnya Jihada ada waktu belajar waktu kanak-kanak tu? Okey, masa dulu saya memang macam ni, saya tak boleh fokus dalam kelas. Bila cakap tak boleh fokus tu,
saya tak boleh nak macam nak duduk salin nota ataupun Jadi tengok bila cikgu mengajar ke depan, janji anda buat apa? Saya kena buat sesuatu. Buat apa saya tu? kena macam sama ada saya menggunting kertas ke, Gunting kertas? saya lukis kat tangan ke, kalau ataupun macam kacau kat orang sebelah Kacau orang sebelah. bagi nota kat kawan. Jadi banyak mata tu memandang kat luar. Ya betul Bukannya juga. pandang pada apa cikgu ajar. Cumanya bila saya tak buat sesuatu yang menggerakkan tangan saya atau kaki saya boleh shutdown macam tu je, tidur je. Bukan kita nak kurang ajar dengan cikgu, tapi memang tak boleh nak kawal. Pernah tak tidur dalam kelas? Setiap hari. Setiap hari. Dan benda tu macam kadang-kadang adalah kawan saya cakapkan macam saya ni macam tak beradab dengan cikgu lah Tak sebab beradab tidur dalam dengan kelas cikgu. semua kan. Tapi saya cakap, korang memang tak boleh, korang memang boleh kawal ke? Saya tak tahu yang Suka sebenarnya. menyampuk tak bila orang lain cakap? Betul juga. Ada juga? Kerja rumah buat tak? Kerja rumah pun adalah satu cabaran yang sangat besar. Ya. Sebab walaupun saya tulis reminder, saya tak ingat dah kat mana saya tulis. Macam tu. Okey. Masa pula macam mana? Kalau dari sudut masa tu pun, saya macam seolah-olah macam tak ada sense of time. Dia macam mungkin saya tahu, contohnya saya tahu program ni start pukul 3.30. And then saya tahu perjalanan saya nak ke sana ambil masa 30 minit. Tapi otak saya dia macam tak campurkan benda tu jadi satu planning tau. Maksud baik datang awal kali ni ya. Tadi dah ada masalah dah tadi saya. Saya terlupa. Jadi cabaran itu waktu kanak-kanak. Waktu dewasa ni sudah berumah tangga ni, cabarannya macam mana pula disebabkan oleh gejala ADHD ni? Okey, macam saya cakap tadi lah, bila kita dah dewasa ni semua benda kita kena atur hidup kita sendiri kan. Jadi bila dalam perkahwinan ni macam yalah kita uruskan rumah tu sama-sama kan dengan suami. Jadi bila ada part-part yang kita sebenarnya dah janji untuk buat, contohnya macam okey dia dah masak, saya basuh pinggan. Tapi lepas tu saya lupa. Lupa basuh pinggan. Saya lupa sampai esoknya tu pun saya lupa. Lepas tu macam dia tanya macam tak basuh lagi ke? Saya cakap lupa. Lepas tu pergi dapur buat benda lain pula. Lepas tu tak ingat dah. Bayangkan kalau benda tu berlaku every day. Kerap sangat lupa. All the time. Macam tu. Pernah tak macam buat sesuatu dan lupa untuk nak pergi cek balik dan boleh menimbulkan macam bahaya? Ada tak? Macam lupa tutup iron. Boleh kata setiap kali sebenarnya. So setiap kali iron tu, lepas tu macam akan terus terfikir benda lain, lepas tu dah tak ingat. Lepas tu bila dah bersiap tu baru macam dah tutup ke belum? Lepas tu pergi cek. Kebanyakan waktunya belum lah. Kesan itu kepada suami? Okey. Sebenarnya masa awal-awal perkahwinan kami macam struggle juga sebab kita tak ada explanation kan kenapa saya macam ni kan. Walaupun sebelum kahwin tu saya dah cakap dah, saya ni jenis susah nak jaga masa. Saya jenis macam tak berdisiplin. Itu apa yang saya percayalah tentang diri saya. And then dia okeylah, dia faham. Tapi bila lepas kahwin, bila menghadap benda tu dia macam lain kan. Jadi quite few times juga ada beberapa kali macam kita macam trigger each other kan. Tapi lama-lama macam sekarang pun saya dah ada diagnosis yang official. Jadi benda tu macam sangat membantulah kita sama-sama belajar untuk cope. Alhamdulillah. Maksudnya selepas kita tahu apa dia yang sebenarnya berlaku pada kita dan suami pun faham dan mengurangkan salah faham. Betul. Okey. Betul. Jihada, terima kasih atas perkongsian. Okey. Tapi banyak lagi yang kita nak tahu. Boleh. Jiwa berhenti seketika. Alhamdulillah, kita kembali dalam jiwa. Bagi segmen kedua, saya akan menjelaskan lebih lanjut berkenaan ADHD. ADHD selalunya dikaitkan dengan kanak-kanak. Dan ADHD dewasa ini sering tidak mendapat perhatian sebelum ini. Kenapa? Kerana gejalanya sudah berubah sedikit dibandingkan semasa kanak-kanak itu. Tetapi mereka masih lagi tidak boleh fokus, kurang daya tumpuan, impulsif, iaitu tidak berfikir panjang bila membuat sesuatu, perbuatan ataupun keputusan. Mereka juga senang distracted oleh sekeliling. Masa tidak pernah tepat waktu. Sesuatu yang dilakukan selalu lambat. Awalnya begitu bersemangat, hilang minat dan kemudian tidak dapat menyelesaikan apa yang mereka mulakan. Itu selalunya. Dan kesannya mereka dapat berfungsi sepenuhnya. Dan itulah yang selalu menjadi punca berantakan
di dalam keluarga. Jihada, Okey, ya doktor. apa perasaan Jihada bila dapat diagnosis tu, dapat tahu tu apa yang Jihada rasa pada waktu tu? Sebahagian dari diri saya rasa macam lega lah sebab macam apa yang saya lalui selama ni rasa macam explain. Okey, dia benda tu macam explain lah, it explains struggle selama ni. Tapi ada juga bahagian dalam diri saya yang rasa sebab dan macam marah juga, tapi tak tahu marah pada apa. Cuma rasa macam sedihnya selama ni waktu zaman sekolah, zaman universiti, struggle sangat nak belajar, nak macam nak buat program dan sebagainya. Ada tak datanglah fikiran kalaulah aku dapat tahu lebih awal? Itulah yang datang dalam fikiran sebenarnya. Tapi rasanya hidup diteruskan je lah kan. Apa yang penting adalah kita sedaya upaya untuk cuba dengan diagnosis yang baru ni, kita cuba sedaya upaya untuk halakan hidup kita lepas ni macam mana untuk jadi lebih baik. Saya ada, tapi kan kadang-kadang orang tak percaya. Dia kata tak logik lah ada ni. Sekolah result boleh tahan. Dapat pergi ke universiti, dapat habiskan pengajian. Betul ke ada ADHD ni? Apa komen Jihada? Okey, sebenarnya keputusan ataupun apa yang orang nampak tu dia tak menggambarkan cabaran di belakang keputusan tu. Mungkin orang nampak kita dah berjaya mendapat degree dan sebagainya, dapat sesuatu kan, dapat result yang bagus. Tapi cabaran di belakang tu orang tak tahu. Jadi betapa orang tak tahu intensnya. betapa dia punya struggle-nya tu hanya Jihada saja yang tahu kan. Orang nampak macam okey, dia tak tahu you terpaksa bekerja lebih keras daripada orang lain. Betul? Dan ada tak orang memberi label yang tak sedap untuk didengar? Contohnya macam malas, tak dengar kata, main-main. Pernah tak? Ya, memang kalau ikutkan itulah apa yang selalu diberikan kepada saya, dan saya pun percaya diri saya macam tu selama saya hidup. Saya percaya yang saya ni tak berdisiplin, saya ni pemalas, saya ni main-main, tak serius buat kerja, tak istiqamah. Kan selalu daripada kecil tu saya tak jealous tau kalau kawan-kawan saya dapat keputusan yang bagus. Saya jealous sebab diorang boleh belajar. Oh, kesiannya. Saya jealous sebab diorang boleh duduk dan dengar apa cikgu cakap, dan diorang boleh belajar, diorang boleh buat nota dengan fokus. Sebab saya tak boleh buat benda tu. Jadi saya jealous sebab benda tu lah, bukannya sebab dia dapat result tinggi ke apa ke. Bayangkanlah kalaulah kita dapat tahu awal, entah-entah keputusannya dapat straight A kot. Jadi berdasarkan usaha yang diberikan. Jadi berbalik kepada keluarga kan. Tadi Jihada ada sebut suami juga ada mengalami condition kan. Jadi apakah kesannya bila ada ADHD ni dan suami pula diuji dengan penyakit psikiatri juga. Apa yang berlaku pada Jihada dalam rumah tangga? Suami saya dia ada schizoaffective disorder, jadi dia pun dah lama ada simptom dia. Masa kami berkahwin pun dia dah memang didiagnose beberapa tahun. Jadi kita berkahwin tu dalam keadaan kita tahulah struggle masing-masing. Cuma saya tak ada diagnosis lagi lah masa tu kan. Jadi macam saya cakap tadi, awal-awal tu agak struggle. Cumanya apa yang saya rasa yang kami atasi dalam perkahwinan ni, dia lebih pada kita jaga diri kita sendirilah. Dia macam bila kita cakap support each other dalam perkahwinan ni, kita sokong antara satu sama lain, tak semestinya berharap 100%. Bukan maksud kita berharap 100% supaya pasangan kita tu bantu kita. Bukannya saya kena berharap 100% supaya dia ingatkan saya semua benda. Dia tak macam tu. Masing-masing kena jaga diri sendiri. Jaga diri sendiri. Dan saling menyokong. Itu. Dia macam tu sebenarnya. Tapi ada juga kan pandangan orang di luar sana yang kata mereka yang tidak diuji pun sukar untuk meneruskan ataupun menghadapi cabaran berumah tangga. Macam mana bolehkah mereka yang masing-masing ada cabaran itu? Apa komen dia ada? Bagi saya yang penting adalah macam mana kita kenal diri kita dan kenal pasangan kita tu. Bila kita kenal, kita tahu macam mana kita nak orang tolong. Kalau kita tak kenal diri kita sendiri, apa yang kita suka, apa yang kita tak suka, macam mana kita nak dibantu, susah untuk orang lain tolong kita juga. Jadi bila kita kenal diri kita, kita cuba sedaya upaya untuk sayang diri kita kan, kita boleh minta orang untuk tolong sebab benda tu dah clear. Tapi dia akan jadi satu perjalanan yang naik turun lah. Dia bukan macam sepanjang masa kita akan sayang diri kita, tak. Dia akan naik turun. Kadang-kadang rasa okey, kadang-kadang rasa tak okey.
Cuma yang penting macam mana kita kenal diri kita lah bagi saya. Okey. Soalan ini kan agak sensitif ya. Kita tahu bila kita ada ADHD ni ada genetik komponen dan kalau kita tahu juga schizoaffective pun ada genetik. Betul. Dan kita ada tak datang dalam fikiran Jihada dan suami apakah kemungkinan kalau anak nanti juga diuji? Okey, sebenarnya tentang anak ni kami antara salah satu benda yang macam kami masih fikir-fikirkanlah sebab atas beberapa faktor yang lain juga kami mungkin ada juga plan untuk ambil anak angkat dan sebagainya. Tapi insya-Allah kalau ada rezeki, kalau ada anak sendiri pun insya-Allah kita akan cubalah untuk bantu dia. Kalau misal kata Allah takdirkan untuk dia mendapat a part of us kan, sebahagian daripada diri kami, kita akan cuba sedaya upayalah untuk jadi parents yang terbaik. Dan mungkin itu akan bantu dunia ni lebih menerima orang-orang yang lebih cakap lain daripada kebanyakan kan. Jihada. Ya, Doktor. Jihada dan suami sudah menjadi bukti untuk mereka di luar sana yang kita masih boleh hidup macam orang lain walaupun kita ada ADHD, ada schizoaffective. Terima kasih, Doktor. Dan ada masanya itulah yang membuatkan rumah tangga kita mungkin lebih bahagia. Memahami. Dan memahami. Kita cakap lagi tentang itu segmen ketiga. Jiwa berehat seketika. Tanpa kita sedar, hikmahnya di sini apabila kedua-duanya pernah melalui fasa terburuk, ia akan membuat mereka lebih memahami antara satu sama lain, meminjamkan kekuatan untuk bersama keluar daripada terperuk dalam kegelapan. Dan saya terkesan apabila Jihada menyebut mendapat sebahagian daripada kedua mereka yang akan diberikan kepada bakal anak mereka kalau itu yang mereka mahukan. Jihada, saya amat berterima kasih kerana sudi datang untuk bercerita tentang ADHD. Tetapi kan Jihada sendiri pernah orang salah faham disebabkan oleh gejala ADHD ini. Adakah Jihada boleh berkongsi tentang pengalaman macam tersebut? Salah faham maksudnya rasa kita ni tak berdisiplin, selalu main-main. Pemalas? Ya, pemalas. Saya rasa macam, yelah, sebab zaman-zaman dulu kita tak ada kesedaran kesihatan mental sangat kan di Malaysia. Jadi saya tak adalah berdendam apa-apa pun dengan cikgu-cikgu, kawan-kawan yang kata saya main-main ke, tak berdisiplin ke, pemalas. Sebab kita tak tahu. Semua orang pun tak tahu masa tu. Orang tak tahu macam mana nak handle kan. Jadi apa yang penting bagi saya adalah macam mana saya pandang diri saya selepas ni. So mungkin selama ni saya hidup, saya akan pandang diri saya pemalas, tak berdisiplin, main-main buat kerja, tak istiqamah dan sebagainya. Tapi lepas ni saya akan fokus pada solution. Itu limitasi saya, jadi apa saya akan buat lepas ni untuk hidup yang lebih baik. Apa usaha-usaha selain daripada mendapatkan diagnosis, apa yang pada Jihada yang membantu Jihada mengatasi gejala yang ada sebelum ni? Sekarang ni saya tengah usaha untuk mengenali diri saya. Jadi saya banyak tonton video sebab kita macam banyak ADHD dewasa ni masih baru di Malaysia. Jadi saya banyak tonton video dan subscribe semua-semua yang tentang ADHD, pengalaman orang-orang yang mengalami ADHD dan sebagainya. Dan saya juga ada pergi terapi secara berkala supaya terapis bantu saya lah untuk macam mana saya nak teruskan saya punya kerja, macam mana saya nak atur masa saya, apa mindset yang saya kena ada untuk atasi limitasi diri saya. Ubat adakah Jihada ada mengambil ubat? Ubat saya masih lagi dalam fasa mencuba. Ya, macam tu sebab untuk mendapatkan dos yang tepat. Betul. Betul. Dan itulah yang kita perlukan. Kita ambil semua pendekatan supaya dapat membantu mengatasi apa yang dialami. Jihada, apakah pesanan yang untuk Jihada berikan kepada mereka di luar sana yang masih struggle, terutama yang ada ADHD ini? Okey, bagi saya
hidup ni kita kena sayang diri sendirilah. Saya tahu susah dan benda tu bukan sesuatu yang macam okay, once kita dah rasa kita sayang diri kita, sampai bila kita akan rasa macam tu. Tak, dia adalah perjalanan yang turun naik. Jadi perasaan sayang pada diri tu akan bantu kita untuk teruskan hidup, untuk cari bantuan bila ada sesuatu yang cabaran yang kita sukar nak atasi sendiri. Jadi kita akan cari bantuan kepada orang yang tahu, daripada orang yang tahu kan. Jadi perasaan sayang pada diri kita tu juga akan bantu orang lain untuk bantu kita. Benda tu penting sebenarnya sebab dalam kehidupan ni akhir sekali adalah segala apa yang kita alami dalam hidup kita ni itu adalah perjuangan kita. Bukan perjuangan orang lain. Orang lain akan bantu hanya kalau kita bantu diri kita sendiri. Jihadah diuji tapi dibantu oleh Allah dengan anugerah mendapat suami yang memahami, mendapat kawan-kawan yang memberi sokongan, kawan-kawan juga yang membuatkan Jihadah dapatkan pengesahan. Jadi kita diuji dan kita juga dibantu. Dan itulah yang kita dapat belajar daripada Jihadah dan suami. Semoga rumah tangga diberikan hikmah dan rasai kebahagiaan. InsyaAllah. Dan teruskan perjalanan. InsyaAllah. Terima kasih, Doktor. Terima kasih Jihadah kerana sudi datang ke Jiwa. Terima kasih, Doktor. Harapnya perkongsian daripada Jihadah memberi sedikit ilmu bahawa selama ini ADHD selalu dikaitkan untuk kanak-kanak yang sukar untuk fokus, hyperaktif, impulsif dan kurang daya tumpuan. Tetapi sebenarnya ADHD juga boleh terjadi kepada orang dewasa. Sayangnya, ADHD dewasa sering diabaikan dan tidak mendapat rawatan yang sebaiknya. Rumusan saya pada minggu ini, ADHD, kurang daya tumpuan, tak boleh duduk diam, mudah bosan kalau tak ada urusan. Pantang menunggu tapi lambat selalu. Tak mahir urus waktu. Kerja last minute itu dah tentu. Kalau kerja ambil masa nak mula, nak cepat sentiasa. Tangguh itu perkara biasa dan selalunya tergendala. Bukan tak pandai, tapi selalu cuai. Bukan pelupa, tapi sering leka. Panas baran senang teruja. Berantakan itu perkara biasa. Sering dilabel degil dan pemalas. Sebenarnya pintar dan pantang tewas. Ubat membantu, rawatan psikososial dan spiritual juga perlu. Rujuklah pada yang tahu. InsyaAllah jelas arah tuju. InsyaAllah kita berjumpa lagi di episod yang akan datang dengan topik yang lebih menarik. Pastinya pada setiap hari Selasa, 8.30 malam, siaran ulangan pada Ahad, 6.30 petang. Hanya di TV Al-Hijrah. Terima kasih dari saya, Dr. Hazli Zakaria, pakar jiwa anda, pakar psikiatri di Jiwa, si pendengar lara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa kurniaan yang Maha Esa, tak siapa yang mengerti isi hati lubuk ini.